26 hari bulan Julai 2023 baru-baru ini merupakan hari yang bersejarah untuk Republic of Ireland apabila the daughter of Ireland iaitu Sinead O'Connor telah meninggal dunia sebagai syuhada Sadaqat. Sinead O'Connor adalah nama besar di dalam dunia seni dan merupakan salah seorang daripada artis yang berasal daripada Republic of Ireland ini yang terkenal di peringkat global. Salah satu daripada lagunya yang paling popular ialah Nothing Compares to You. Sinead O'Connor menimbulkan kontroversi yang mungkin paling besar dalam hayat beliau pada tahun 1992 apabila beliau telah mengoyak gambar Pope John Paul kedua secara live di dalam program Saturday Night Live di televisyen Amerika Syarikat pada ketika itu sebagai tanda protes membantah penyelewengan dan korupsi di dalam gereja Katolik khususnya berkaitan dengan penganiayaan dan penderaan seksual. Tindakan beliau itu yang terjadi di kemuncak kerjayanya telah mengundang ugutan bunuh dan melanjutkan konflik kehidupan beliau yang tidak pernah berhenti merentas dekad demi dekad. Saya secara peribadi bukanlah peminat ataupun familiar dengan karya seni Sinead O'Connor, cuma saya tahu beliau adalah seorang artis yang sangat terkenal, mungkin sezaman dengan Bono daripada U2 dan juga beberapa nama lain daripada negara ini. Akan tetapi nama Sinead O'Connor itu kembali menjadi dominan dalam perhatian saya apabila secara tiba-tiba kepada saya lah beliau memeluk Islam pada tahun 2018. Imam yang membantu beliau memeluk Islam pada ketika itu adalah Dr. Umar Al-Qadri di Dublin, yang mana ketika Dr. Umar membantu mengislamkan Sinead O'Connor, beliau sendiri tidak tahu siapakah wanita Irish ini. Cuma beliau berasa hairan apabila selepas memeluk Islam, Sinead O'Connor meminta agar keislamannya itu tidak dimaklumkan kepada media, dan kebingungan Dr. Umar kenapa pula tiba-tiba minta macam tu kan. Sinead O'Connor meminta kepada Dr. Umar Al-Qadri supaya tengoklah dekat Google siapa, dan barulah beliau tahu bahawa yang memeluk Islam itu bukanlah sekadar salah seorang daripada wanita Irish yang menyatakan minatnya terhadap Islam dan memeluk Islam, tetapi beliau adalah merupakan satu nama besar di dalam industri seni di Ireland dan juga seluruh dunia. Selepas Sinead O'Connor memeluk Islam, kita dapat melihat melalui temu bual, temu ramah yang setiap kali beliau muncul, beliau menampilkan dirinya dengan imej sebagai seorang Muslimah, memakai tudung dan bercakap dengan cermat, tertib tentang Islam, berbeza dengan imej yang selalu digambarkan tentang beliau sebagai seorang yang provokatif, kontroversi, sukar dikawal. Kita dapat melihat ketenangan pada diri beliau yang dari semasa ke semasa selalu dikaitkan dengan soal masalah kesihatan mental. Tetapi kesihatan mental itu perlu dihalusi kerana ia bukan tentang soal waras atau tidak warasnya seseorang, tetapi sebagai perjalanan beliau untuk mencari kebenaran dalam hidup ini. Sinead O'Connor cuba mempelajari pelbagai agama dan kepercayaan dan menjadikan Islam itu sebagai sesuatu yang paling akhir untuk beliau berikan perhatian disebabkan oleh prejudis yang ada dalam dirinya terhadap Islam yang tak dapat dibayangkan untuk dirinya itu mempertimbangkan Islam sebagai pilihan. Tetapi Alhamdulillah, hidayah Allah SWT, Sinead O'Connor telah ketika berjumpa dengan Dr. Umar Al-Qadri, Dr. Umar Al-Qadri sendiri mengatakan bahawa ketika pertemuan itu berlaku, jelas kelihatan yang beliau telah membaca, menyelidik, mengkaji tentang Islam sendiri, dan pertemuan itu lebih kepada untuk menyelesaikan beberapa persoalan berbaki. Dan Dr. Umar Al-Qadri menyatakan bahawa adalah tidak perlu sebenarnya untuk Sinead O'Connor menjadi Muslim dengan datang berjumpa dengan beliau. Menerima soal keimanan, Islam tak Islamnya seseorang itu adalah di antara dirinya dengan penciptanya, dengan Tuhan, dengan Allah SWT. Dan ini merupakan satu daripada perkara penting yang meyakinkan Sinead O'Connor untuk menerima Islam. Kerana kita fahamlah di dalam tradisi gereja Katolik khususnya di Ireland ini, peranan orang agama sebagai orang tengah dalam hubungan seseorang itu dengan Tuhan begitu dominan dan boleh menjadi problematik
kepada mereka yang mempersoalkannya. Selepas beliau memeluk Islam, kemunculan beliau di media memberikan impak yang besar untuk menimbulkan kesedaran masyarakat di island ini tentang Islam. Walaupun di Twitter Sinead O'Connor itu ada kenyataan-kenyataan beliau yang kontroversi. Misalnya beliau pernah menyatakan bahawa beliau tak nak dah berjumpa, bergaul dengan orang putih, dan dia merupakan satu kenyataan yang berbunyi sangat racist, anti kepada golongan kulit putih. Tapi kemudiannya beliau meminta maaf dan katanya sebab beliau mengungkapkan perkara itu adalah kerana beliau mahu mencari jalan untuk menutup akaun beliau kerana beliau nak move on. Dan kita tahu akaun baharu Sinead O'Connor, beliau selalu menjemput followers beliau, peminatnya untuk pergi ke akaun baharu beliau dan meninggalkan akaun lamanya. Ala kulihal, pemergian beliau pada 26 hari bulan Julai 2023 baru-baru ini cukup bermakna kepada saya, bukanlah kerana Sinead O'Connor itu adalah seorang artis yang saya follow, tetapi memikirkan tentang hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila beliau meninggal dunia dan saya membaca berita mengenainya, perkara pertama yang saya fikir ialah adakah beliau boleh dikebumikan dan disempurnakan jenazahnya sebagai seorang Muslim. Dan kita tak dapat lari daripada memikirkan kematian beliau mungkin lanjutan daripada kesedihan yang nampak beliau tak boleh nak overcome selepas anaknya Shane, anak ketiga beliau, yang hilang daripada Newbridge di County Kildare, tak jauh daripada tempat saya tinggal ini, telah ditemui meninggal dunia di sekitar kawasan Bray pada tahun 2022 kerana membunuh diri. Dan itu sangat melukakan hati beliau dan menyedihkannya. Namun baru-baru ini Dr. Omar Al-Qadri adalah berkongsi cerita tentang apa yang berlaku ketika Sinead O'Connor meninggal dunia, ataupun syuhada sadaqat, nama Islam yang dia pilih, yang mana keluarga beliau sendiri yang tak ada yang beragama Islam, yang ada beragama Islam hanya pakcik dia yang tinggal di Australia, jauh lah daripada island ini, tapi keluarganya yang non-Muslim berada di island ini menghormati pilihan Sinead O'Connor menjadi seorang Muslim, dan mereka yang berhubung dengan Dr. Omar Al-Qadri meminta agar jenazah syuhada sadaqat atau Sinead O'Connor ini disolatkan dan diuruskan sebagai seorang Muslim. Alhamdulillah, jenazahnya telah disembahyangkan, dan walaupun dia tidak dikebumikan di tanah perkuburan Islam, misalnya yang ada dekat Newcastle di Dublin, yang ada bahagian khas untuk umat Islam, tetapi beliau dikebumikan di satu kawasan khas yang dikenali sebagai The Garden, di kawasan Bray, kawasan pantai di sebelah selatan County Dublin, bersempadan dengan County Wicklow. Tetapi jenazahnya disembahyangkan dengan sempurna dan dikebumikan menghadap kiblat. Bukan sahaja itu, malah saya juga rasa terharu kerana Dr. Omar Al-Qadri menceritakan bagaimana proses untuk menguruskan jenazah beliau sebagai seorang Muslimah itu turut meninggalkan kesan kepada keluarga beliau yang menyaksikan proses berkenaan, mendengar eulogi yang dikarang dan dibacakan oleh Dr. Omar Al-Qadri. Malah tidak terhenti setakat itu, ia juga merupakan satu dakwah menyampaikan Islam kepada nama-nama besar rakan-rakan Sinead O'Connor seperti Bono daripada kumpulan U2, Bob Geldof, dan juga Presiden Republic of Ireland sendiri, Michael Higgins. Dan ini merupakan satu rezeki besar lah pada pandangan saya. Allah SWT mudah-mudahan menghitungnya sebagai amalan Sinead O'Connor sendiri selepas beliau meninggal dunia. Kematiannya menjadi asbab untuk Islam itu diperkenalkan kepada individu-individu ni dan juga ribuan, malah jutaan peminat beliau di Ireland dan di seluruh dunia. Indah sekali perjalanan Sinead O'Connor yang penuh ranjau dan duri di sepanjang hayatnya, tetapi beliau kekal beriltizam dengan perjalanannya untuk memenuhi keperluan kerohaniannya, spiritualnya, dan itu adalah sesuatu yang saya harap terus subur dalam jiwa masyarakat Irish pada hari ini, kerana sifat ramah tamah, merendah diri, masih menghargai agama yang saya kenal dalam masyarakat Ireland semenjak lebih 20 tahun yang lalu, pada hari ini sedikit demi sedikit tu kelihatan beransur-ansur tercabar dengan kemerosotan komitmen penduduknya dengan ajaran gereja sendiri disebabkan oleh pelbagai skandal yang terpalit pada pihak gereja, dan juga penolakan terhadap ajaran gereja itu tidak terisi dengan satu sumber lain untuk menjaga
menjadi jati diri dan kompas moral masyarakat island pada hari ini. Dan bila ada vacuum kekosongan tu, kekhawatiran kita ialah kita tak naklah benda-benda yang wujud di dalam popular culture daripada Hollywood, woke culture yang sedang melanda dunia di sebelah barat ini menjadi gantian terhadap tradisi gereja Katolik yang banyak ditinggalkan oleh majoriti penduduk island, khususnya generasi muda pada hari ini. Ala kulli hal, satu rezeki yang perlu kita belajar ialah jika di zaman Nabi SAW ramai orang tertarik dengan Islam kerana akhlak baginda dan para sahabat, kemudian akhlak itu membawa mereka kepada belajar tentang Islam. Pada hari ini perjalanannya sedikit berbeza kerana Sinead O'Connor, seperti kata Dr. Omar Al-Qadri sendiri, berkenalan dengan Islam dan ajarannya terlebih dahulu sebelum berinteraksi dengan Muslim, dan itu menjadi pemudah untuk beliau datang kepada Islam kerana kita memang khawatir juga dalam suasana pada hari ini. Saya tidak sukalah untuk berbahasa pesimis, tetapi untuk tertarik dengan Islam kerana akhlak umat Islam kadang-kadang okey, tapi dalam banyak keadaan sukar untuk perkara itu berlaku. Kita ambillah iktibar sama-sama dan memikirkan tentang perjalanan Sinead O'Connor yang dilahirkan pada tahun 1966 dan meninggal dunia pada tahun 2023 ini sebagai syuhada sadaqat, menimbulkan keinsafan kepada kita dan rasa rendah diri, kehambaan kita, agar kita menginsafi bahawa soal iman, soal hidayah adalah sesungguhnya milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita ni orang alim ulama ataupun orang kebanyakan, orang berilmu ataupun orang biasa-biasa saja, kita semua berada di dalam perjuangan yang sama, iaitu untuk mati dengan husnul khatimah di dalam iman dan kembali kepada pencipta kita, Tuhan kita Allah SWT, dalam keadaan kita redha Allah sebagai Tuhan kita dan Allah redha menerima kita sebagai hamba-Nya yang dikasihi. Mudah-mudahan. Allahumma fillaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Amin amin ya rabbal alamin.